Saya memasuki mana ni? Kampung Sungai Buloh. Lupa pula nama kampung Ini Kampung Sungai Buloh, Jelebu, Negeri Sembilan. Hari ini cuaca mendung, semalam hujan tidak berhenti-henti di Jelebu, Negeri Sembilan. Hari ini alhamdulillah ada sedikitlah mentari menyinarkan cahayanya pagi ini. Tapi agak mendung lah. Kampung Sungai Buloh, Jelebu, bukannya penjara Sungai Buloh Selangor ya. Dekat Negeri Sembilan ni ada juga nama di Kampung Sungai Buloh. Sungai Buloh bukan saja di Selangor. Saya nak berhenti dekat sini sekejap, sebab sini ada yang cantiknya dekat sini. Kampung Sungai Buloh ini adalah kawasan sawah padi. Sebab di Negeri Sembilan ni kawasan sawah padi memang tak banyak orang tanam padi sekarang ni. Tengok tu bendera harapan berkibar ni. Kampung Sungai Buloh ni kubu kuat PH lah sebenarnya, dekat kawasan dalam kawasan Dun Pertang ya, Parlimen Jelebu. Dun Pertang, Parlimen Jelebu. Saya nak tunggu sekejap. Tapi hari ni rugi sikit lah pasal sawah tidak menjadi. Kalau sawah menjadi cantik kuning kan. Tapi hari ni sawah dia orang tanam padi, masih lagi menghijau. Kita tinjau sekejap ni Kampung Sungai Buloh, Jelebu, Negeri Sembilan. Tengok kawasan sekitaran kampung. Cantik. Tu nampak bukit. Sawah padi cantik Mungkin kawan-kawan yang biasa, mungkin ada yang dah pergi kat sini. Kalau padi tengah masak memang cantik lah. Ni tempat tanaman padi di Kampung Sungai Buloh, Jelebu, Negeri Sembilan. Ini suasana kampung. Aman damai. Tengok tu. Cantik tu. Tapi yang paling cantik yang berkibar tu. Tu cantik. Sekarang ni padi masih baru disemai hijau lagi. Nanti kalau umur panjang, waktu padi masak, kita boleh datang sekali lagi. Tu lagi cantik. Padi menguning. Ni parit tali air dia untuk menyalurkan air ke bendang. Orang sini tak panggil bendang, orang sini panggil sawah. Tapi memang cantik lah suasana kampung. Kalau nak buat pengembaraan filem ke suasana kampung, cantik lah. Boleh pilih lah kampung ni. Boleh. Tak nak bicak lagi hujan semalam lebat. Tak berhenti hujan. Tu ada jejaka mana pula duduk dekat situ. Dan di sini juga kadang-kadang dia ada buat satu, nak kata expo, bukan expo lah, untuk nak tunjuk macam mana orang mengemping, buat emping padi. Tumbuk padi gunakan secara zaman-zaman dulu lah, pakai tumbuk tu tempat dia. Ni parit air yang menyalurkan air ke dalam bendang. Dulu ni kampung saya ni sebenarnya, dekat kampung saya ni. Saya punya nenek kat kampung sini. Dia dah meninggal lah. Masa saya kecil dulu, selalu duduk datang tidur rumah nenek saya kan. Kat parit ni lah saya mandi. Tapi dulu air cantik, air jernih. Tapi sekarang ni dah macam air kat Kelantan. Cantik kan? Kalau siapa yang pandai melukis, boleh lepak dekat sini kan. Ada pondok ni. Situ ada pondok. Lepak kat sini, relax, boleh melukis pemandangan. Tengok tu. Bukit Bukau. Saya tak boleh nak zoom sebab saya pakai handset. Assalamualaikum. Saya tak boleh baca lah sini dekat TikTok ni. Tapi ada kawan
Assalamualaikum kata member kita tu, siapa tu ya? Silau. Waalaikumsalam lah, siapa yang bagi salam. Waalaikumsalam. Terima kasih lah yang sempat singgah di room TikTok saya. Saya memiliki kesempatan ini untuk kongsikan dengan anda suasana di kampung nenek saya. Apa nama kampung dia? Kampung Sungai Buloh Tebu Negeri Sembilan, di mana kawasannya terletak di Dun Cenah dalam Parlimen Jelebu. Siapa wakil rakyat dia? Jangan main. Nampak je kampung ni, tapi dia punya adun siapa, saudara? Adunnya adalah Anthony Loke. Jangan main. Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP, dia adun dekat sini. Ini kawasan Anthony Loke ni. Maknanya kampung ni, pengundi-pengundi di sini adalah pengundi-pengundi di dalam Dun Cenah. Ya, jalan Dun Cenah. Tengok tu. Bendera pun tak turun lagi tu. Di sana tu tanah perkuburan. Tu jalan pergi kubur. Kita ke depan sikit lagi. Itu ada mamat mana entah duduk kat situ. Kita abaikan dia, kan? Walaon gamaknya. Okey, ini tempat dia. Yang saya sebut tadi, tempat kadang-kadang dia buat macam pesta menumbuk padi. Ini dipanggil lesok. Bijak kat sini, kan? Dia akan tumbuk padi. Ada 3 tempat ni. Ini kalau ada waktu pesta, bila padi dah masak, dia nak menanam padi, dia akan buat satu pesta mengemping kat sini. Saya pernah buat live kat sini sekali dulu. Masa tu MB Negeri Sembilan ada datang. Ni parit tali air. Tapi saya tak puas nak tunjukkan suasana kampung ini. Memang cantik. Ada orang tanya, Anthony Loke okey tak bang? Anthony Loke cukup terbaik di sini. Perkhidmatan dia cukup terbaik. Kalau tak percaya boleh tanya orang kampung sini. Sebab tu orang kampung sini tidak sampai sekarang dia tak tanggal lagi tu Bendera Harapan. Nampak tu yang besar tu. Ya. Kalau orang main isu perkauman, DAP dan sebagainya, ya. Bukti dia tanya orang kampung ni lah. Ya, berapa ramai orang kampung ni kena sembelih. Kan, dekat China. Yang kena tawan dekat komunis. Ya. Orang kampung ni masih lagi mengamalkan budaya Melayu. Tradisi Melayu masih dikekalkan. Tanaman padi masih dibenarkan, bahkan diberi peruntukan oleh kerajaan negeri. Dan juga adun. Ya, baja-baja dibekalkan juga. Ya. Walaupun ini majoritinya 100%, kampung ini 100% Melayu tau. 100% kampung ni ada Melayu. Dun Cenah DAP Anthony Loke. DAP masih kekal lagi di sini. Maksudnya orang Melayu pun suka, ya, bukan masalah kaum, tetapi orang Melayu melihat prestasi setiap wakil rakyat. Tidak semestinya Cina memerintah tak baik, dan tidak semestinya Melayu itu memerintah dengan baik, mentadbir dengan baik. Ya. Integriti melangkaui kaum dan agama. Ya. Kalau orang Melayu rasuah, tetap rasuah. Kalau Cina rasuah, tetap rasuah. Ramai pula orang berhenti kat sini pasal apa? Saya tak nak tunjuk muka pasal saya berasap sikit. Air naik sikit ni. Sebab semalam hujan. Air naik sikit. Langit masih lagi mendung. Saya rasa mungkin petang ni hujan kejap kot. Ada pula orang menembak dia apa. Ya. Jangan bimbang ya, yang bunyi tembakan tadi tu bukan komunis. Ada tanya ni, kat mana tu dia kata. Ini dekat kampung nenek saya.
di kampung Sungai Buloh, Jelebu, Negeri Sembilan. Saya ingat tadi padi dah menguning. Rupanya dia orang baru tanam jadi hijau. Bila hijau ni tak berapa cantik lagi lah. Dia cantiknya bila padi masak ataupun separa masak. Tu cantik pemandangan kan. Yang ini dia hijau lah. Terbentang dan padi melambai, ia air di kali melambai. Tengok ni air ni. Dulu ini lah tempat saya masa kecil-kecil dulu mandi manda. Kau orang Negeri Sembilan, apa ni? Tapi berlagak kat Kuantan. Saya orang Negeri Sembilan boleh, orang Kuantan boleh. Ya? Saya nak jadi orang Marang pun boleh. Tidak ada masalah. Tu depan tu banyaklah kampung-kampung atas sana kan. Ini jalan masuk pertama Kampung Sungai Buloh. Anda akan menempuhi kawasan-kawasan bendang lah. Yang sebenarnya banyak lagi tempat menarik kat sini. Ada satu empangan sungai belah sana tu. Tapi saya malas nak masuk. Walaon, check in. Saya mengucapkan, mengalu-alukan kehadiran Walaon dan Wala Untit ke dalam live ini. Ya. Mudah-mudahan apabila dia melihat kesegaran, kenyamanan sawah padi ini, otak dia akan lebih bersih lah. Ya, otak dia lebih bersih, suci lagi, menyucikan, supaya dia tidak terus berada dalam kejahilan. InsyaAllah kita doakan. Kadang-kadang apabila kita melihat suasana yang cantik, nyaman, dia boleh mensucikan otak kita, ya. Terutamanya kepada walaon-walaon yang jumut, yang otak dia beku. Jadi bila dia melihat pemandangan yang indah ini, ya, kita harapkan mereka otak mereka lebih berfungsi. Ini yang saya panggil tadi lesung tumbuk padi. Ni. Bila padi dah masak, separuh masak, dia akan tumbuk kat sini buat emping. Saya tak tahulah tempat anda dipanggil apa. Kata Hilman dan juga Putri, walaupun sekarang banyak tekanan jiwa, ya. Tu biasalah. Sebab kita tengok pun dia punya bos dia pun dah nampaknya semakin lama semakin kritikal sikit, ya. Kronik kita lihat, ya. Dia punya macam kita tengok Lebih Hadi nampaknya lebih bertambah kronik sekarang ni. Penyakit dia bertambah kronik. Kalau kita tengok ucapan dekat Parlimen semalam, ya, jelaslah nampak tekanan. Abah kau pun cakap kat Parlimen pun nampak macam tekanan jugalah. Lebih Hadi pun dalam keadaan tekanan, kita suruh bahas bajet, dia cerita pasal tebuk atap, ya. Maksudnya dia masih lagi fobia, ya, dengan tragedi tebuk atap yang gagal dilaksanakan baru-baru ini, ya. Sebab tu saya sebut, ya, kadang-kadang kita merancang, ya, Allah juga merancang, tetapi akhirnya perancangan Allah itu yang lebih baik, terbaik untuk kita, ya. Saya malas nak masuk kampung tu, susah. Kalau masuk kampung nanti jumpa geng-geng lagi, dia jadi lama kan. Nak sembang lah, nak mengetih lah, sebab tu saya malas nak masuk. Saya semua tunjuk dekat sini lah, laluan masuk ke kampung.
Tapi saya tertarik dengan bukit sana ya, bukit apa panggil tu, bukit beras ya. Memang cantik lah. Kan? Tengok di puncak bukit tu ada awan. Ha. Dengan pohon kelapa. Kejap Boleh dengar clear tak suara saya? Okey. Kebetulan kita ada kat sini. Okey. Kebetulan kita dah ada kat sini. Sikitlah saya nak sentuh tentang politik. Boleh ya, sikit politik boleh ya. On, relax ya. Tadi saya ada baca satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Parti Pejuang Tanah Air, pimpinan Mukhlis Mahathir. Ya, satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Parti Pejuang, di mana dia ada buat satu kenyataan media menyatakan bahawa Pejuang memohon untuk menyertai Perikatan Nasional atas alasannya untuk menyatu padukan parti-parti Melayu. Ni tak habis lagi dengan perkauman parti kat Malaysia ni. Parti politik masih lagi tidak boleh lari daripada bercerita tentang perkauman. Jadi Pejuang kata dia nak mohon masuk Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin atas sebab Pejuang nak menyatukan orang-orang Melayu ya. Seperti mana kita ketahui pada PRU yang lepas, Parti Pejuang semua calonnya hilang deposit. Ya? Apakah kerana calonnya hilang deposit maka bererti orang Melayu tidak bersatu? Itu kita kena tanya Pejuang lah. Apakah kerana partinya hilang deposit maknanya orang Melayu tidak bersatu? Ya. Dan hari ini dia tidak ada arah lagi kerana dia nak sertai Pakatan Harapan sudah pastinya akan ditolak mentah-mentah. Kerana Pakatan Harapan tidak akan menerima mana-mana parti atau pemimpin yang telah pun mengkhianati kita. Ya. Kita lebih sanggup untuk bersama dengan musuh politik daripada kita bersama dengan pengkhianat. Menerima musuh politik lebih baik daripada menerima pengkhianat. Kerana musuh politik, ya, bekerjasama dengan musuh ini, itu lumrah dalam politik. Ya, dalam masalah politik, strategi politik, ya, bekerja membentuk
kerjasama dengan musuh itu adalah lumrah dilakukan oleh mana-mana parti dalam dunia ini. Dan ianya juga dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila kita nak melakukan satu kebaikan, ada ketikanya kita terpaksa melakukan satu kerjasama atau bentuk perjanjian dengan musuh Islam itu sendiri. Ya, kalau saudara lihat dalam perjanjian Hudaibiyah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya membuat satu perjanjian dengan tentera kufar di Mekah. Ya, itu orang kafir tu, ya, bukannya parti-parti politik biasa, orang kafir yang menentang Islam, yang menentang Nabi. Nabi mengadakan satu perjanjian untuk apa? Untuk masalah umat Islam waktu itu, ya, untuk memudahkan umat Islam untuk pergi ke Mekah. Matlamat dia apa? Matlamat dia untuk memudahkan umat Islam melakukan ibadah di kota Mekah, ya, daripada diganggu dan diserang selalu oleh tentera kafir, ya, Quraisy. Maka apabila ada peluang untuk mengadakan persefahaman MOU atau perjanjian Hudaibiyah, maka Nabi menerimanya, ya, musuh. Ya, tapi tidak ada sejarah Nabi menerima pengkhianat, ya, pengkhianat yang telah mengkhianati Islam. Musuh okey lagi, ya, sebab musuh ni kadang-kadang dia boleh berubah. Ya, banyak orang kafir yang menentang Nabi dulu, akhirnya mereka berubah dan menerima Islam dan berjuang bersama dengan Nabi. Ya, kita tengok panglima perang kita Khalid Al-Walid, ya, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Bakar, ini semuanya musuh-musuh Nabi dulu, ya, musuh-musuh Islam. Tapi akhirnya mereka bersama dengan Nabi, bersama dengan Islam dan memperjuangkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itu musuh. Ya, tapi Nabi tidak akan mengadakan sebarang rundingan dan kepercayaan kepada orang-orang munafik pengkhianat ini. Itu yang Nabi ajar kepada kita, dan itulah yang kita amalkan, ya, dalam politik. Kita boleh saja bersama dengan mana-mana parti politik, musuh politik kita, apatah lagi dalam keadaan yang terpaksa kita lakukan kerjasama demi kebaikan rakyat, ya. Tetapi kita tidak boleh lagi menerima pengkhianat. Contohnya pejuang Mahathir Mohamad, hanya orang pengkhianat ni, ya, Muhyiddin Yassin, pengkhianat. Azmin Ali Semburit, pengkhianat. Kita tidak boleh terima mereka sebab mereka pernah bersama kita dan mereka tikam kita dari belakang dan dia jatuhkan kerajaan yang kita bina bersama. Jadi kita tak boleh terima mereka lah. Ya? Lebih baik kita menerima parti-parti lain walaupun dia musuh kita dahulu, tapi dia tidak pernah mengkhianati kita. Jadi sebab itu pejuang tidak diterima ke dalam Pakatan Harapan, sebab pejuang itu disertai oleh kumpulan-kumpulan pengkhianat. Ya? Cuma saya nak bagi tahu dengan saudara, ya, pembalasan Tuhan kepada mereka. Ya? Kalau kita lihat, Mahathir dulu adalah pengurusi parti pejuang. Ya? Selepas dia dipecat daripada Parti Bersatu, dia mengasaskan Bersatu, kemudian dia dipecat. Apabila Muhyiddin mengkhianati Pakatan Harapan, ya, silap Mahathir juga. Ya? Dia memberi ruang kepada Muhyiddin untuk khianat. Dia sengaja nak beri ruang, walaupun keinginannya untuk menjadi pemimpin negara, tetapi cita-citanya itu disailang oleh Muhyiddin. Ya? Jadi Mahathir tak dapat, Muhyiddin dapat dengan cara pengkhianatan. Kemudian apabila Mahathir dan anak-anaknya dan beberapa orang lagi pimpinan yang bersama Mahathir itu dipecat daripada Bersatu, ya, yang keluar daripada Bersatu, mereka menubuhkan pejuang. Ya, diasaskan juga oleh Mahathir pejuang ini bersama dengan Mukhlis. Ya. Dan akhirnya Mahathir sendiri keluar daripada Parti Pejuang. Ya, apabila pejuang menyatakan hasratnya untuk bersama dengan Perikatan Nasional, ya, dan juga Pakatan Harapan. Jadi Mahathir tidak setujulah. Ya. Jadi Mahathir keluar pejuang dan katanya kekal sebagai pengurusi Gerakan Tanah Air, ya, GTA. Saya tak tahulah GTA ini antara hidup segan mati tak mahu lah sebenarnya, ya. Dan akhirnya dia menyertai Parti Putera Ibrahim Ali, ya. Rupa-rupanya Parti Ibrahim Ali ni ada juga lagi orang selera, kan. Tapi biasalah, ya. Bila Mahathir tak ada tempat nak pergi, selagi Datuk Seri Anwar Ibrahim itu masih wujud, Mahathir akan terus berpolitik, saudara, ya. Jangan ingat Mahathir akan bersara dari politik. Dia akan bersara dari politik apabila Anwar tidak lagi berpolitik. Selagi Anwar masih ada berpolitik,
politik, selagi itulah Mahdi akan wujud untuk menentukan Anwar tidak akan lama berpolitik, tidak akan lama memimpin negara. Kerana kelahiran Mahdi hanyalah untuk menyekat Anwar Ibrahim. Itu misi utama dia. Dia tak kisah negara nak jadi apa. Dia tak kisah negara dipimpin oleh sesiapa pun. Tetapi yang penting, dia kata negara ini jangan dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, bermasalah bagi aku dan juga anak-anak aku dan juga kroni-kroni aku. Jadi orang yang tidak suka pada Anwar ini adalah orang-orang yang ada cita-cita untuk menyakau menyakau harta rakyat, menyakau harta-harta negara. Jadi mereka-mereka ini sudah pastinya yang tidak senang kalau Anwar menjadi Perdana Menteri, termasuklah Mahdi. Sebab itu Mahdi ini dilahirkan hanyalah untuk menentukan Anwar itu gagal. Sebab itu dia terpaksa menjatuhkan maruah dia bersama dengan Parti Ibrahim Ali, Putra. Putra ni orang tak kenal pun. Sebenarnya, Putra ni bertanding pun hilang deposit. Dia sama dengan Pejuang jugalah, bertanding pun hilang deposit. Tapi Mahdi tak kisah. Dia sanggup meletakkan diri dia ke tahap begitu. Asalkan dia boleh berpolitik. Dan dia boleh juga melakukan apa saja asalkan matlamatnya untuk menentukan Anwar itu tidak boleh pergi mentadbir ataupun berpolitik lagi dalam negara ini. Jadi sebab itu saya lihat bila Pejuang ingin menyertai Perikatan Nasional atas alasan nak memperkuatkan Melayu, ini adalah omong-omongan. Sebenarnya Pejuang dah tak ada arah dah dalam politik. Anak Mahdi ni, Mukhris ni, dia masih lagi ada cita-cita politik. Dia masih muda berbanding Anwar lah. Dan dia tidak pernah berjaya dalam politik dia. Kerana politik dia sentiasa bergantung dengan bapak dia. Bergantung dengan bapak dia, pengaruh bapak dia. Bila bapak dia tak ada, habis. Jadi hari ini, dia terpaksa bergantung dengan Muhyiddin pula. Sebab tu dia nak minta, kalau boleh Pejuang menyertai Perikatan Nasional. Sedangkan dia tahu bahawa Muhyiddin ini adalah orang yang mengkhianati bapak dia. Muhyiddin orang yang pecat bapak dia, orang yang pecat Mukhris dan rakan-rakan dia dulu dalam Bersatu, dan mengkhianati bapak dia juga. Jadi walau macam mana pun Muhyiddin buat pada bapak dia, Mukhris sanggup untuk melutut dengan Muhyiddin minta masuk dalam Perikatan Nasional. Inilah saya katakan orang politik tidak ada maruah. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada prinsip. Bila mereka tidak ada prinsip, mereka boleh jual maruah mereka pada sesiapa saja dengan harga yang begitu murah. Sebab itu tidak ada pemimpin yang boleh lawan prinsip Datuk Seri Anwar Ibrahim. Prinsip dia daripada awal, sebelum masuk politik, sampailah dia berpolitik dalam UMNO, kemudian bersama dengan keadilan, dia berpegang dengan pada prinsip begitu kukuh. Tawarlah dia apa pun jawatan, nak bagi dia jadi Perdana Menteri, tapi dengan syarat kamu kena settle kes mahkamah, kenapa? Tak ada, dengan dia tak ada. Sebab itu bila dia jadi Perdana Menteri sekarang, tak ada satu kes mahkamah pun yang dia settlekan. Timbalan Perdana Menteri sendiri, dia biarkan terus menjalani proses mahkamah. Lim Go Eng terus kes mahkamah dia, Syed Saddiq terus dengan kes mahkamah dia. Dia tidak kacau sedikit pun. Bahkan dia tidak menukar mana-mana kaki tangan ataupun ketua-ketua jabatan yang berkuasa, SPRM, Pegawai Negara, Ketua Hakim Negara, Ketua Polis Negara, dia tidak tukar. Cukup tempoh nanti, barulah dia akan fikirkan sama ada nak teruskan ataupun nak melantik yang baru. Tapi selagi kamu ada kontrak, kamu teruskan buat kerja. Di situlah bezanya Anwar Ibrahim dengan Mahathir Mohamad. Mahathir ini bila dapat jawatan, terus gunakan kuasa dia menukar semua orang sebab nak menangkap musuh-musuh politik dia. Ini tidak dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Sebab itu Pejuang mahu tak mahu dia terpaksa pergi kepada Perikatan Nasional. Dan saya rasa Perikatan Nasional akan kutip lah sampah-sampah ni. Sebab Perikatan Nasional pun dah tidak ada apa-apa dah sekarang ni. Harapkan upah dia pun. Sebab itu upah yang duk berwayan berlala. Sekarang ni upah dia lah. Bersatu tak ada apa sebenarnya, dia menumpang upah saja. Sebab itu kita tentukan bahawa peperangan kita sekarang ini adalah dengan parti yang menjual agama ini. Bersatu kita boleh katakan dia ni tak ada apa. Kalau tak ada PAS, habislah Bersatu ni.
Dia betul-betul bergantung dengan PAS. Sebab itu kita kena tentukan misi kita adalah untuk menyelamatkan walaun-walaun yang telah pun disesatkan di dalam politik PAS sekarang ini. Itu tugas kita, tugas besar kita. Kita pun tak tergamak melihat rakan-rakan kita di kalangan ahli-ahli PAS dipergunakan, ditabur dengan fitnah, kemudian mereka percaya, kemudian pemimpin mereka minta maaf. Mereka lepaslah Encik Razman. Dia dah fitnah Anwar, dia minta maaf, okey settle. Bagaimana dengan penyokong mereka yang percaya? Takkan semua beribu-ribu penyokong yang percaya tu dia nak mohon maaf dengan Anwar? Kamu boleh lepas, tapi bagaimana dengan dosa penyokong-penyokong kamu yang percaya kepada fitnah-fitnah kamu? Ini maksud saya. Sebab itu kita sekarang ini kena selamatkan puak-puak walaun ini daripada terus menjadi sesat dan menyesatkan. Okey. Jadi kita mengucapkan supaya pejuang diterima di dalam Perikatan Nasional, supaya puak-puak pengkhianat ini akan berada dalam satu kumpulan yang khusus. Pengkhianat nasional ini akan menerima kemasukan pengkhianat-pengkhianat yang lain, supaya kita lebih kenal dan kita nak beritahu rakyat bahawa itulah segerombolan pengkhianat-pengkhianat dan satu kumpulan bersama dengan penunggang agama. Mereka berada satu kumpulan, dan kita yang membentuk Malaysia Madani ini mesti berusaha keras mempertahankan kerajaan yang ada ini. Biarkan Haji bercerita tentang hikayat tebuk atap, hikayat lubang dinding berlubang dan sebagainya. Biarkan dia dengan fobia-fobia dia. Biarkan dia dengan mimpi-mimpi ngeri dia. Kita terus tentukan dengan semangat kita, tanpa mengira apa pun, kita nak pastikan bahawa Malaysia Madani ini, ni Malaysia Madani tu. Kita nak tentukan Malaysia Madani ini dapat bertahan sekurang-kurangnya untuk satu penggal pertama ini. Untuk kita buktikan kepada rakyat bahawa sebenarnya dalam negara kita ini masih ada lagi pemimpin Melayu beragama Islam yang boleh memimpin negara tanpa melakukan penyelewengan, rasuah, dapat projek, komisen dan sebagainya. Kita angkat martabat Melayu, kita angkat martabat Islam, tunjukkan kepada bukan Islam bahawa sebenarnya dalam Islam ini, dalam kaum Melayu ini masih ada pemimpin yang berintegriti. Jangan lagi bila kita sebut pasal integriti, kita membayangkan negara-negara barat ataupun Jepun, China dan sebagainya. Yang sebenarnya di Asia ini telah ada. Tuhan pinjamkan satu susuk tubuh sebagai contoh untuk kita tunjukkan dan kita buktikan bahawa ada sebenarnya Melayu Islam yang mampu memerintah tanpa mengamalkan rasuah, salah guna kuasa, makan komisen dan sebagainya. Dan kita nak buktikan juga kepada rakyat Malaysia bahawa serban dan jubah bukanlah satu bukti jelas seseorang itu berintegriti ataupun bijak mentadbir. Ini yang kita nak ajar kepada anak-anak muda kita, kerana masih ada lagi anak-anak muda kita yang masih berfikiran bahawa lebay-lebay ini takkanlah menipu. Jadi kita tunjuk kepada mereka bahawa lebay-lebay ini, kalaupun mereka tidak menipu, mereka tidak boleh menguruskan negara dengan baik. Sebab itu kita lihat kualiti mereka berhujah dalam parlimen baru ini lebih kepada serangan peribadi, lebih kepada propaganda persepsi. Mereka tidak lagi bercerita tentang bagaimana nak menguruskan ekonomi negara dengan baik. Bahkan mereka memperlekehkan amalan-amalan program-program baik yang diamalkan oleh kerajaan Malaysia Madani, kerajaan perpaduan ini. Contohnya seperti menu rahmah dan sebagainya. Mempersendakan, itulah yang mereka mampu lakukan. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya di kampung Sungai Buloh ini untuk berkongsi dengan anda. Dan sebelum saya berundur, saya nak tunjukkan sekali lagi macam mana saya nak tunjukkan sekali lagi pemandangan. Sekarang ni matahari dah mula dah,
Matahari dah mula menyinarkan cahayanya. Okey. Saya akan tunjukkan balik. Okey, bagi anda rakan-rakan yang baru saja masuk ke room saya, terima kasih banyak kerana sempat singgah. Sekali lagi saya nak beritahu, ini adalah pemandangan di kampung Sungai Buloh, Jelebu, Negeri Sembilan. Ya, kalau nak cari di bawah kawasan Parlimen Jelebu, Dun Cenah. Dan ini adalah kawasan sawah bendang yang masih lagi menghijau, belum masak lagi. Ini kampung Sungai Buloh ni. Okey. Dan saya rasa cukup sampai di sini sayang. Okey. Saya pun dah nak balik. Itu jalan ke tanah perkuburan kampung Sungai Buloh ya. Itu jalan kecil tu. Di hujung sana tu, jalan masuk kampung Sungai Buloh. Banyak rumah lah situ. Ya. Okey. Saya rasa cukup dulu. Saya pun nak berundur. Kalau tengok awan pun dah mula mendung ya. Awan dah hitam macam nak hujan je petang ni. Harap-harap tak hujan lah. Semalam 2 hari berturut-turut hujan tak berhenti ya. Sebab tu air dalam parit ni pun dah naik lah. Okey, cukup sampai sini. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan. Terima kasih juga yang bagi gift tadi. Ada juga yang bagi gift kat saya ya. Terima kasih banyaklah kepada anda semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.